Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah adalah Ustazah Nurul Fatia daripada Sri T Bidor. Pada kali ini kita akan belajar sains tahun 5. Tajuk yang pertama iaitu kemahiran saintifik. Murid-murid bolehlah membuka buku teks muka surat 2 dan 3 dan baca buku surat tersebut. Unit 1, kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran menggunakan kaedah saintifik ketika menjalankan penyiasatan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains terbahagi pula kepada dua, iaitu kemahiran sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Baiklah, kemahiran saintifik ini sebenarnya adalah salah satu teknik yang kita gunakan untuk kita melakukan uji kaji ataupun eksperimen. Saya ulangi, kemahiran saintifik ini terbahagi kepada dua, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Di bawah kemahiran proses sains, kita akan belajar kemahiran proses sains yang asas, iaitu memerhatikan, mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan menggunakan perhubungan ruang dan masa. Pada kali ini saya akan fokuskan pada memerhatikan ataupun pemerhatian. Baik, apakah pemerhatian? Pemerhatian adalah apabila kita menyatakan apa yang kita nampak ataupun apa yang kita dengar, apa yang kita bau, apa yang kita rasa ataupun apa yang kita rasa melalui sentuhan kita. Baik. Kita akan menggunakan 5 organ deria kita iaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Bagi memahami dengan berlanjut tentang pelajaran kita pada hari ini, jom kita lihat contoh. Contoh yang pertama diberikan kepada kita gambar sebiji betik masak. Jadi kita akan buat beberapa pemerhatian berdasarkan gambar ini. Yang pertama, Ustazah nampak warna betik ini kuning kehijauan. Yang kedua, Ustazah boleh bau betik ini harum. Kemudian yang ketiga, Ustazah boleh rasa betik ini isinya manis kalau Ustazah gigit. Yang seterusnya, bila Ustazah sentuh kulit dia ni, Ustazah rasa betik itu mempunyai kulit yang licin. Ustazah menggunakan kelima-lima deria Ustazah untuk memberi pemerhatian terhadap gambar ini. Seterusnya, diberikan kepada kita anak pokok P dan anak pokok R. Jika diberi dua gambar macam ni, kita boleh membuat perbandingan. Contoh yang pertama, Ustazah bagi perbandingan antara anak pokok R dan anak pokok P. Anak pokok R kelihatan lebih tinggi daripada anak pokok P. Jadi, pemerhatian yang Ustazah boleh tulis, anak pokok R lebih tinggi berbanding anak pokok P. Wajib tulis perkataan berbanding. Kerana kalau kita tak tulis, dikhawatiri jawapan kita salah. Kemudian kita boleh juga buat daun anak pokok R lebih besar daripada daun anak pokok P. Ataupun batang anak pokok R lebih besar berbanding batang anak pokok P. Baik, seterusnya. Contoh yang ketiga. Jika diberi jadual, perhatikan pemboleh ubah dimanipulasi. Jom tengok jadual. Jadual yang diberi adalah perbandingan antara haiwan dan bilangan telur yang dihasilkan. Haiwan pertama adalah ayam. Ayam menghasilkan 8 biji telur. Haiwan yang kedua adalah penyu. Penyu menghasilkan 200 biji telur. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah haiwan ini, ayam dan penyu. Pemboleh ubah dimanipulasi maksudnya yang diubah-ubah di dalam eksperimen ini. Manakala pemboleh ubah bergerak balas adalah hasil ataupun keputusan yang harus kita catatkan dalam uji kaji ini. Maka kita pilih salah satu sama ada nak ayam ke nak penyu. Kalau kita nak penyu, kita tulis. Macam mana nak tulis? Tulis dulu PB. Yang mana PB? Ni, hijau ni PB. PB mewakili bilangan telur yang dihasilkan.
Maka kita tulis dulu PB kat bawah ni. Alright. Bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak berbanding ayam. Atau kita boleh tulis bilangan telur yang dihasilkan oleh ayam lebih sedikit berbanding penyu. Okey, ingat tau. Kena tulis pemboleh ubah bergerak balas dahulu. Ini yang warna hijau ini. Okay, seterusnya. Contoh yang keempat, kalau perkara dalam pemboleh ubah dimanipulasi lebih daripada 2 jenis. Okey, jom tengok. Okay, gambar raja ini menunjukkan satu jadual. Okay, maafkan saya. Gambar raja ini menunjukkan satu graf. Graf ini mewakili permukaan dan kelajuan kereta mainan. Okay. Permukaan ialah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Manakala kelajuan kereta mainan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, permukaan ni kenapa dia jadi pemboleh ubah dimanipulasi? Okay, cuba kita tengok. Jadi ada permadani, kertas pasir, simen dan jubin. Okay, macam mana? Apa yang berlaku kat sini? Sebenarnya, dia letakkan satu kereta mainan di atas permukaan yang berbeza-beza. Okay. Yang pertama, dia letak kereta mainan di atas kapet permadani. Dia lihat, dia tengok berapa lajukah kereta ini bergerak. 10. Kemudian dia letak balik di atas kertas pasir. Dia tengok berapa laju kereta ini bergerak. 20. Kemudian dia letak di atas simen dan juga di atas jubin. Baik. Untuk soalan yang macam ni, dia ada lebih daripada 2 jenis pemboleh ubah dimanipulasi. Caranya kita boleh pilih pemboleh ubah dimanipulasi yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Okay, cara tulis sama dengan sebelum ini. Tulis PB dulu, pemboleh ubah bergerak balas, warna hijau ni. Ni. Okay, pemboleh ubah bergerak balas ialah kelajuan kereta mainan. So, kelajuan kereta mainan pada, okay, yang mana PM yang paling tinggi? Okay, jubin. Kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin paling tinggi berbanding pada permukaan. Nyatakan balik semua. Satu-satu ni. Kena wajib nyatakan. Kelajuan kereta mainan pada permukaan jubin paling tinggi berbanding pada permukaan permadani, kertas pasir dan simen. Atau kita boleh tulis kelajuan kereta mainan pada permadani adalah yang paling rendah berbanding pada permukaan jubin, kertas pasir dan simen. So, ambil yang paling rendah ataupun yang paling tinggi dalam keadaan yang sebegini. Seterusnya, contoh kelima. Jika pemboleh ubah dimanipulasi adalah perkara yang sama. Okey, pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah tahun. So, tahun 1995 hingga tahun 2010, kita tengok pengurangan dalam keluasan hutan yang tinggal. Jadi, apa kita boleh tulis? Kita tulis je macam ni. Okay? Keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang. Kalau graf dia bentuk dia semakin menaik, so kita boleh tulis keluasan hutan yang tinggal semakin menaik. Okey, namun begitu boleh juga ditulis sebagai keluasan hutan yang tinggal paling sedikit pada tahun 2010 berbanding tahun sebelumnya. Okey. Tapi nak senang, tulis je macam ni. Macam yang Ustazah ajar yang pertama ini, sama ada semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Baik, Ustazah tinggalkan kamu dengan latihan yang boleh didapati kat bawah ni. So, latihan ini kamu lakukan, kamu tulis di dalam buku log sains tahun 5 kamu. Kamu boleh print ataupun tulis balik soalan ini. Okey, sekian, terima kasih daripada Ustazah.